Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tahun 4 sekalian? Harapan saya semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah. Pesanan saya macam biasa, kita sebagai orang Islam, solat jangan sesekali kita tinggal. Solat jangan sesekali kita tinggal. Okey. Untuk pengajian pendidikan Islam pada pagi ini, insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kita berkenaan yang bertajuk Mari Bersuci. Okey, kita recap balik ulang kaji sikit apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, di bawah tajuk Mari Bersuci, benda yang penting kita kena tahu. Yang pertama, pengertian najis. Pengertian najis kita dah belajar pada sebelum ni kan. Okey, sebagai ulang kaji kita sama-sama baca. Sebelum kita masuk topik yang saya nak bincangkan hari ni. Topik yang kita nak bincangkan hari ni. Okey, najis. Apa itu najis? Ni kita tengok Najis, sama-sama baca. Najis ialah semua benda kotor. Semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat. Itu pengertian najis. Semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat. Boleh faham Okey, ni ulang kaji. Dan benda yang penting juga di bawah tajuk ni, kita tahu ada berapa jenis najis. Sebelum ni kita dah belajar najis tu ada 3. 3 jenis najis yang mesti kita tahu. Sebab apa mesti tahu? Sebab pentingnya macam mana kita nak menyucikannya nanti bila kita tahu pembahagian najis. Okey, yang pertama. Kita pergi yang pertama Najis yang pertama yakni najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Okey, najis mukhaffafah kita dah baca sebelum ni. Najis mukhaffafah ni adalah najis hanya air kencing kanak-kanak lelaki yang tak makan apa-apa melainkan susu ibunya, yang mana usianya tak sampai 2 tahun. Itu najis mukhaffafah. Mudah kita faham. Dia hanya berkaitan dengan air kencing kanak-kanak lelaki sahaja yang usianya tak sampai 2 tahun, yang tak makan apa-apa melainkan susu ibunya sahaja. Itu kategori najis mukhaffafah. Okey. Kemudian kita pergi yang ketiga terus. Najis mughalladhah. Najis mughalladhah ni najis yang paling berat. Ini sebagai ulang kaji Najis mughalladhah najis yang paling berat. Najis ni dia berkaitan dengan anjing dan babi. Berkaitan dengan ni saja. Anjing, babi dan keturunannya. Anjing, babi dan keturunannya. Semua yang berkaitan dengan anjing dan babi itu adalah kategori najis mughalladhah. Najis yang paling berat. Okey. Dan yang ketiga, najis mutawassitah. Ni, najis mutawassitah. Mudah kita faham najis mutawassitah ni selain daripada najis mukhaffafah dan najis mughalladhah. Itulah dia najis mutawassitah. Boleh faham ya anak-anak? Okey, insya-Allah semua boleh faham Okey, kita pergi kepada fokus kita pada pagi ini. Fokus kita pada pagi ini macam mana cara membersihkan najis. Ini penting. Macam mana cara membersihkan najis? Maafkan saya. Okey, macam mana cara membersihkan najis? Okey. Najis mukhaffafah.
Najis mukhaffafah, najis yang paling ringan. Cara nak bersihkannya juga paling senang. Sangat simple nak bersihkan najis mukhaffafah ni. Hanya renjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Contohnya, kita tolong mak kita siapkan adik kita yang adik kita lelaki, usia dah tak sampai 2 tahun lagi. Kita tolong mak kita. Tiba-tiba masa kita nak tolong mak kita salin pampers ke apa ke, dia terkencing. Dia kencing, kena pakaian kita, kena baju kita. Macam mana kita nak bersihkan? Sangat senang, sangat simple. Hanya renjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis tu. Boleh faham? Okey, untuk lebih kefahaman, kita tengok video ni. Kita tengok video sekejap. Macam mana cara nak bersihkan najis mukhaffafah. Okey, sama-sama tengok. Sekiranya pakaian anda terkena najis mukhaffafah, iaitu air kencing kanak-kanak yang berusia 2 tahun ke bawah yang tidak minum kecuali susu ibunya sahaja. Cara membersihkannya ialah dengan mengambil air yang suci dan bersih, kemudian renjiskan di tempat yang terkena najis dengan rata. Kemudian keringkan pakaian tersebut dan anda boleh menggunakannya seperti biasa dengan yakin. Okey, senang kan? Macam mana kita nak bersihkan najis mukhaffafah. Okey, yang kedua, cara nak bersihkan najis mutawassitah. Sekiranya diri kita, badan kita atau pakaian kita terkena najis mutawassitah, macam mana kita nak bersihkan? Okey. Cara dia yang pertama, najis mutawassitah ni, yang pertama kita hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Yang pertama sekali kita hilangkan najis dulu. Buang najis tu dulu. Kemudian basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya, sama ada bau, warna, bau dan rasa. Basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya, sama ada warna, bau dan rasa. Okey, rasa bukan rasa dengan lidah Rasa dengan jari pun kita boleh rasa. Sebab jari kita pun merupakan deria rasa. Jangan pula kalau terkena najis, tarik cicak ke apa ke, kita bersihkan, kita cium dah tak ada bau, kita tengok dah tak ada warna, kita pun nak cuba rasa guna lidah. Tak payah. Rasa boleh guna tangan. Rasa dia licin lagi ke tak ke apa ke. Okey, untuk lebih kefahaman kita tengok kita tengok video macam mana cara nak menyucikan najis mutawassitah ni. Okey. Sekiranya pakaian anda terkena najis mutawassitah, contohnya tahi, air kencing manusia ataupun darah, cara menyucikannya ialah dengan yang pertama, hilangkan najis tersebut. Sabun tu hanya sebagai tambahan je. Kalau tak guna pun tak apa. Basuh dengan air mutlak
sehingga hilang kesannya, warna, bau ataupun rasa. Kemudian keringkan dan anda boleh menggunakannya tanpa was-was. Okey, boleh Macam mana cara kita nak menyucikan najis mutawassithah? Senang aja. Okey, yang ketiga, yang terakhir pada pagi ni, macam mana kita nak menyucikan pakaian ataupun badan kita sekiranya terkena najis mughalladhah. Sekiranya terkena najis mughalladhah. Ni najis mughalladhah, najis yang paling berat yang berkaitan dengan anjing dan babi. Okey, macam mana nak hilangkan? Yang pertama, kita hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Hilangkan najis dulu. Yang kedua, basuh dengan air tanah 1 kali. 1 kali air tanah. Yang ketiga, basuh dengan air mutlak 6 kali. 6 kali hingga hilang bau, warna dan rasa. Boleh? Untuk lebih kefahaman, saya pasang video macam mana kita nak menyucikan najis mughalladhah. Okey, kita tengok sama-sama kita tengok videonya macam mana nak menyucikan najis mughalladhah. Sekiranya badan atau pakaian anda terkena najis mughalladhah, anda mestilah menyucikannya. Cara menyucikannya ialah dengan menyediakan air mutlak, tanah dan alat untuk membersihkan najis tersebut seperti berus. Pertama, buang kotoran dari tempat yang terkena najis. Yang kedua, ambil sebekas air dan campurkan dengan tanah. Yang ketiga, ambil air tanah dan bersihkan kawasan yang terkena najis dengan 1 kali basuhan. Seterusnya, ambil air mutlak dan basuh tempat yang terkena najis sebanyak 6 kali. 1, Okey, alhamdulillah. Kita guna tanah bukan pasir. Kita gunakan tanah bukan pasir. Okey, boleh faham Boleh faham cara penyucian daripada najis-najis ni, najis mukhaffafah. Senang saja, kita recap balik najis mukhaffafah nak cucikannya senang saja, hanya renjiskan di tempat yang terkena najis tu.
Najis mutawassita, pertama sekali buang ain najis tu, buang najis. Lepas tu basuh dia sehingga hilang 3 benda. Yang pertama, bau, warna dan rasa. Kena hilang. Okey. Kemudian yang ketiga, najis mughalladhah, penyucian dia. Najis yang paling berat, penyucian dia mesti yang pertama kita buang dulu ain najis, buang najis, kemudian guna 1 kali air tanah. Tanah bukan pasir, tanah. Macam tanah liat macam tu. Tanah. Air tanah 1 kali dan 6 kali air mutlak. Kemudian pastikan hilang 3 juga, warna, rasa dan bau. Okey, boleh faham ya? InsyaAllah boleh faham. Kalau tak faham nanti boleh PM saya personal, tanya macam mana. Okey, sekadar tu dulu untuk pagi ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.